bijaknya pengarah ni dia buat nampak macam ada susunan, padahal dia adalah puzzle yang berpecah-pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dari Jepun pada minggu lepas, saya pergi Osaka. Nanti saya cerita pada next video. Saya sempat tonton filem yang jadi perbualan ramai sekarang, iaitu Imaginor. Katanya ini adalah filem Melayu terbaik untuk tahun 2023. Cuma kita tak boleh nak compare filem ni dengan Mat Kilau sebab dia adalah genre yang berbeza. Kalau Mat Kilau tu dia sangat straightforward. Kita tengok, kita relax, kita layan, kita boleh faham apa mesej yang cuba dibawa oleh pengarah dia. Tapi untuk Imaginor ni, kita tonton, kita tengok, habis movie kita kena fikir lagi apa yang sebenarnya aku tonton tadi. Itu yang menarik tentang Imaginor. Cuma nak kata dia 10/10 macam ramai orang claim, bagi saya overrated lah. Dia punya idea itself sangat-sangat bijak, mind blown, tapi perkembangan cerita tu bagi saya perlahan. Dari segi lakonan, dia punya set, dia punya colour grading, saya tak banyak nak komen, bagi saya dah sempurna dah. Saya jenis yang relax, saya jenis yang santai-santai saja. Macam tu dah okey dah. As long as dia punya lakonan tu tak kaku, lepas tu dia punya plot tu menarik, bagi saya dah good enough. Colour grading tak cantik sangat tu, okey lagi lah, boleh diterima. But untuk Imaginor ni bagi saya memang wow lah. Lagi apa yang menarik bagi saya tentang Imaginor ni ialah bagaimana dia memviralkan Perlis tu sendiri. Sebelum ni kita tak tahu pun dekat Perlis ada satu tempat yang cantik macam tu, tapi disebabkan tonton filem tu, kita rasa wow, nak pergi dekat sana. Ini yang menarik tentang Imaginor. So, dalam video kali ni saya nak buat ulasan saya tentang Imaginor. Of course dia ada spoiler. Kalau anda tak tonton lagi Imaginor, anda tak suka dengan spoiler, so anda boleh tutup video ni sebentar, anda pergi tonton sekarang, dan lepas tonton tu anda datang balik, kita bincang sama-sama. Basically based on saya punya pemahaman cerita tu, saya tonton satu kali saja, kemudian saya baca ulasan dekat internet, dekat Facebook, lepas tu saya tonton juga review-review orang lain dekat YouTube. Saya dapati ada dua ideologi lah dari penonton-penonton Imaginor ni. Ideologi pertama yang mengatakan Nur tu memang wujud. Dia memang wujud, dia mati, dia adalah dia adalah isteri Zuhal. So ini ideologi yang pertama, which is ideologi ni saya perasan dia senang di conclude oleh doktor-doktor. Macam contoh isteri saya lah. Isteri saya dia tonton video ni walaupun dia tak suka dengan perkembangan cerita yang sangat perlahan, lepas tu cinta yang tak sampai. Saya tak faham kenapa ada orang kata macam, oh nampaklah sedih percintaan bagai tu. Tapi seriously saya tak nampak lah, tak dapat unsur cinta tu tak dalam sangat dalam cerita ni. But wife saya walaupun dia 2 kali tersenggut, lepas dia tengok ending dia macam tu, dia terus bagi tahu, oh ini Alzheimer, ini memang penyakit Alzheimer punya. So ini kelompok yang pertama. Kelompok kedua pula yang kata Nur tu tak wujud, dia adalah imaginary friend yang dicipta oleh Dr. Ramli kepada Zuhal. So ini kelompok yang kedua. Saya dekat mana? Saya kelompok yang pertama yang percaya Nur wujud ataupun Nur ni imaginary? Saya adalah kelompok yang percaya Nur ni wujud. Saya ada hujah saya yang tersendiri lah. Okey, saya akan cerita kenapa saya percaya Nur ni wujud ialah ataupun keseluruhan cerita tu sendiri. First kali, Nur ni kalau kita tengok pada akhir video dekat kubur, Zuhal tu dekat kubur kan. So dekat situlah saya punya hujah yang paling kuat mengatakan memang Nur ni wujud, cuma dia dah meninggal lah, dia dah meninggal. Apa yang kita tengok sepanjang movie tu, dia adalah memori yang ada dalam Zuhal tu sendiri. Orang Alzheimer, orang yang nyanyuk ni, dia punya memori ni memang yang pertama cacar marbah lah, dia memori dia ni mengarut sangat. Yang kedua, dia memang ingat benda-benda yang lama, benda-benda time dia muda dulu. Ni adalah simptom-simptom orang Alzheimer lah. Apa yang kita tengok dalam movie ni sebenarnya dia bukanlah satu perjalanan cerita yang ikut garis masa. Macam contoh hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dan dia kena langgar, dan dia ulang balik. No, dia bukanlah something yang loop macam tu. Bagi saya, apa yang kita tonton sebenarnya adalah satu garis masa yang berbeza-beza. Macam contoh, okey, kes yang pertama dia kena langgar, dia terus ingat dia kena langgar. So ini kes pertama, dia tak loop ke bawah tapi dia pergi kepada stage yang kedua ataupun timeline yang kedua. So faham tak? Dia bukanlah pergerakan cerita tu dari horizontal tapi dia vertical.
Dia berbeza. Dia ada banyak timeline macam tu, yang mana timeline ni memang pernah berlaku dekat Ramli tu sendiri. Dia bukanlah satu ciptaan, cuma dia time ni aku ingat masa ni. Time ni aku ingat masa ni. So itu yang saya faham lah dari movie Imaginor ni. So dari awal lagi sebenarnya kita dihidangkan, dia macam yalah, semua benda ni bermain dalam kepala Zuhal tu sendiri, and dia tak ikut turutan pun sebenarnya. Dia random sahaja. Cuma bijaknya pengarah ni, dia buat nampak macam ada susunan, padahal dia adalah puzzle yang berpecah-pecah. Dia bergabung bila mana kita tahu yang akhirnya Zuhal ni dah tua, dia punya wife dah mati. So masa itulah dia bergabung dan sebagainya. Manakala yang kedua pula, yang kata Nur ni tak wujud, saya tengok pendapat mereka. Yang pertama ialah tajuk movie tu sendiri, Imaginor. So dia kononnya imajinasi tambah dengan Nur, so dia jadi Imaginor. Yang kedua, sinopsis yang bagi kepada kita, dia macam menghala ataupun seakan-akan Nur adalah watak yang diciptakan. So itu sinopsis yang dibawa kepada kita. Tapi kita kena tahu, bukan semua sinopsis cerita adalah benda yang betul. Maksudnya sinopsis tu just nak bagi haluan kita fikir ke mana sahaja, tapi cerita sebenar tu totally berbeza. Banyak movie yang macam tu. That's why bagi saya pengarah dia ni bijak. Dan dalam movie tu lagi, dia cipta karakter Ramli. Dan karakter Ramli dalam movie tu, Aflin Shauqi, dia bagi message yang directly. Dia bagi tahu yang otak kita ni funky. Lepas tu kita akan bila ada trauma, dia berlaku loop. Lepas tu kena hypnotize, baiki benda ni. Which is siapa yang kita kata orang akan terpengaruh yang akan bawa idea tu. Dia akan fikir, otak ni funky, akan berlaku loop, kena hypnotize sebagai baru boleh baiki benda tu. Which is kalau kita kenal pengarah ni, kalau kita tengok movie dia sebelum ni, macam contoh Kill, pengarah ni dia berpijak pada bumi nyata. Dia bukanlah seorang yang suka buat benda yang kita kata di luar kotak pemikiran manusia. So hipnosis memang kita kata satu treatment yang tak terbukti oleh sains. So benda tu adalah mustahil. Cuma bila dia cerita, dia buat satu penceritaan macam tu, orang akan terpengaruh message yang direct macam ni. Bukan yang tersembunyi. Ini adalah message yang direct. Lepas tu orang pun fikir balik, tadi kena langgar, pusing balik, kena langgar. So orang akan terpengaruh dengan message yang cuba dibawa oleh Dr. Ramli tu. Walhal sebenarnya semua benda ni adalah bermain di dalam kepala Zuhal, disebabkan dia Alzheimer lah, dia nyanyuk lah. So ini yang saya nampak. But saya boleh bagi tahu kepada anda yang ini antara movie yang sangat-sangat bijak, sebab penonton dia kena, lepas habis movie, kita akan fikir balik, apa yang aku tonton tadi sebenarnya Zuhal ni macam mana, sebenarnya Nur ni wujud ke tak. So bukan setakat kita kena fikir, bahkan dia berlaku perdebatan antara orang-orang yang tonton. Ada orang percaya macam ni, ada orang percaya macam ni. Ini adalah something yang sangat-sangat barulah untuk perfilman Malaysia. Mungkin sebelum ni ada tapi saya tak pernah tonton. Tapi untuk Imaginor ni memang hebat lah. Pengarah dia memang bijak sana. Saya salute gila. Saya bagi 7/10. 10/10 overrated lah. Sebab saya rasa perkembangan cerita sangat-sangat perlahan. Tapi dia perlu supaya kita fahamlah mesej akhir yang cuba disampaikan. So itu saja untuk review saya ni. Mungkin anda ada pendapat yang berbeza, anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.